Kenali kekurangan dan kekuatan pekerja anda. Pergunakan kekuatan mereka dan jangan sesekali merendahkan kekurangan mereka. Fokus untuk terus berusaha untuk menajamkan kekuatan mereka. 5. Ketidakfungsian pasukan. The 5 dysfunction of a team. Pengarang Patrick Lencioni adalah penulis Amerika yang menulis buku mengenai pengurusan perniagaan dan terkenal dengan buku ini, The 5 Dysfunctions of Team. Dan dia juga merupakan pengasas dan presiden Table Group sebagai sebuah syarikat perunding pengurusan yang memfokuskan kepada kesihatan organisasi. Ini adalah dongeng kepimpinan mengenai syarikat teknologi yang sedang berjuang untuk mengembangkan pasarannya. Eksekutif syarikat tidak bekerja secara berpasukan untuk mencapai sebarang perjanjian. Ketua pegawai eksekutif yang baru dilantik, Catherine Peterson, menyedari potensi pasukan dan membawa kerja berpasukan sesama mereka dengan membuatkan mereka memahami kekurangan fungsi pasukan dalam organisasi mereka. Ini adalah modelnya. Piramid di atas adalah model yang dijelaskan dalam buku, menerangkan bagaimana satu ketidakfungsian akan memberikan kesan kepada yang lain dan akhirnya pasukan tiada semangat. Yang pertama, ketiadaan kepercayaan. Bahagian bawah piramid adalah ketiadaan kepercayaan. Ahli pasukan tidak mahu mengakui kelemahan mereka, enggan bersikap terbuka sesama mereka. Ahli pasukan takut mengakui kesalahan maupun kelemahan mereka dan akhirnya tidak mahu meminta pertolongan. Ketidakfungsian yang kedua, takut konflik. Kekurangan kepercayaan menyebabkan mereka takut berkonflik dan seterusnya mengakibatkan ahli pasukannya tidak mampu terlibat dalam perbahasan maupun menyuarakan pendapat mereka secara terbuka. Pasukan ini sepenuhnya menghindari konflik yang akhirnya keputusan perbincangan menjadi tidak berguna dan banyak kecacatannya. Yang ketiga, kurang komitmen. Ketakutan berkonflik mengakibatkan kurangnya komitmen dalam ahli kumpulan. Oleh kerana ahli pasukan tidak meletakkan jiwa mereka dalam membuat keputusan, mereka tak rasa committed untuk melaksanakannya dan akhirnya mengakibatkan semua perkara menjadi kabur dan tiada kejelasan arah tuju dan juga matlamat. Yang keempat, mengelakkan kebertanggungjawaban. Kekurangan komitmen menyebabkan ahli pasukan saling tidak mahu bertanggungjawab. Sekiranya mereka tidak membuat keputusan, mereka tidak akan mempengaruhi rakan sebaya mereka untuk sama-sama memikul tanggungjawab tersebut. Yang kelima, tiada perhatian terhadap keputusan. Sekiranya ahli pasukan tidak merasa bertanggungjawab, maka mereka meletakkan keperluan diri mereka sendiri di hadapan matlamat pasukan. Contohnya ego, nakkan pengiktirafan, nakkan perkembangan kerjaya, nakkan naik pangkat dan lain-lain. Dan ini mengakibatkan pasukan kehilangan jejak tentang status projek dan syarikat itu sendiri dan akhirnya menyebabkan syarikat menderita. Nampak tak dia punya kesan, impact daripada setiap satu ketidakfungsian tadi akan menyebabkan kesemua fungsi dalam syarikat terkesan. Bagaimana kita nak mengatasi ketidakfungsian di dalam organisasi? Sebagai langkah pertama untuk mengatasi ketidakfungsian ini, setiap pasukan perlu sedar bahawa ketidakfungsian ini wujud dalam organisasi mereka. Kepimpinan dalam syarikat juga perlu memimpin dengan teladan dan memberi semangat kepada seluruh pasukan untuk mengatasi masalah ini. Ini bermaksud kepimpinan atasan menjadi yang pertama sekali mendedahkannya, mendorong perbahasan dan konflik di dalam pasukan, membina tanggungjawab dan wujudkan tarikh penyerahan yang jelas, menetapkan standard pasukan dan yang terakhir yang tidak kurang pentingnya iaitu hasil pasukan. Penting untuk memahami bahawa mencapai kata sepakat dalam pasukan bukanlah tujuan utama, sebaliknya memastikan setiap suara dalam pasukan didengari. Tanamkan dalam pasukan bahawa konflik yang terkawal dalam pasukan adalah sihat dan diperlukan. Dalam perbincangan pasukan, kita mencari kata sepakat dan tiada serangan peribadi. Tanyakan soalan mudah ini untuk memahami tahap ketidakfungsian yang anda hadapi di dalam organisasi anda.
Adakah ahli pasukan anda secara terbuka dan senang menyatakan pendapat mereka? Adakah perjumpaan ahli pasukan menarik dan produktif? Adakah pasukan saling memahami kekurangan dan kekuatan masing-masing? Adakah ahli pasukan mengorbankan kepentingan mereka untuk kebaikan pasukan? Tidak ada pasukan yang sempurna. Namun, terus berusaha untuk memastikan bahawa jawapan-jawapan untuk soalan-soalan yang saya nyatakan tadi bertukar kepada ya. Jadi apakah tindakan anda selanjutnya? Pastikan mana-mana soalan yang jawapannya tidak, sila ambil tindakan segera. Komentar dari saya. Kenali ahli pasukan anda. Kenali kekurangan dan kekuatan ahli pasukan anda. Pergunakan kekuatan ahli pasukan dan jangan sesekali merendahkan kekurangan mereka. Fokus untuk terus berusaha untuk menajamkan kekuatan mereka. Fokus yang sedikit boleh diberi untuk memperbaiki kekurangan diri mereka. Pada masa yang sama, kenali diri anda sebagai pemimpin. Adakah anda benar-benar mempunyai kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin? Pemimpin perlu memahami pekerja, membangunkan dan meningkatkan pekerja, menyediakan dan menjelaskan matlamat atau objektif setiap pekerja, menyediakan ruang untuk pekerja update status tugasan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Jika tidak, mulakan dari sekarang. Persiapkan diri anda menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Salam Nusantara.